Assalamualaikum. Saya sebenarnya kasihan dan simpati kepada kawan-kawan kita ni. Mereka mungkin ikhlas untuk mencari kebenaran, tetapi terperangkap dengan ajaran yang salah. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah. Dan dalil yang dikemukakan sangat-sangatlah dangkal, iaitu Nabi dilahirkan tanpa kemaluan. Beliau sendiri menyebut satu hadis yang kononnya Nabi bersabda, aku dilahirkan dengan terpotong. Di situ pun dah sebut dilahirkan. Kalaulah Nabi itu Allah, macam mana pula baginda dilahirkan? Siapa yang melahirkan baginda? Jadi kalau dilahirkan, layak ke dia menjadi Tuhan? Kemudian mereka mengatakan bahawa sebab tak ada kemaluan maka Nabi tidak beranak. Masya Allah, sangat-sangatlah dangkal. Ramai orang ada kemaluan pun kalau Allah tak izin tak dapat anak juga. Kemudian seluruh dunia tahu anak baginda salah seorangnya adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kalau Nabi tak beranak, Fatimah itu anak siapa? Dalam sepotong hadis yang sahih, Nabi bersabda, demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan kupotong tangannya. Jadi Nabi sendiri telah berkata bahawa Fatimah itu anak dia, anak perempuan dia. Dan dari Fatimah lahirnya keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, Hasan, Husain dan lain-lain. Jadi sangatlah dangkal ya alasan itu. Tentang hadis lahir dalam keadaan terpotong itu, kata Ibnu Al-Qayyim, ada pendapat mengatakan Nabi SAW lahir dengan siap telah dikhatankan, disunatkan. Namun menurut kajian Ibnu Al-Qayyim, hadis itu dhaif, tidak sahih. Malah menurut beliau, Nabi SAW disunatkan oleh datuknya Abdul Muttalib ketika baginda berusia 7 hari. Kemudian dalam Al-Quran jelas menyebut bahawa Nabi SAW mempunyai isteri-isteri. Contohnya dalam surah At-Tahrim ayat 1, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Allah panggil Nabi. Kalau Nabi tu Allah, takkan dia panggil dirinya sendiri. Wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan kerana nak menyenangkan hati isteri-isterimu? Apa yang Allah halalkan iaitu madu. Nabi SAW pernah bersumpah tak mahu minum madu kerana isterinya berkata mulut baginda busuk. Kerana madu yang diminum oleh baginda SAW daripada sejenis bunga yang baunya tidak enak. Jadi Nabi SAW sangat ingin menjaga hati isteri-isteri baginda, sehingga bila isterinya berkata bau tak sedap tu, baginda dah bersumpah tak nak makan. Itulah baiknya baginda SAW dengan isteri baginda. Dan dalam satu ayat, ayat 37 kalau tak salah, surah Al-Ahzab, Allah sebut Allah sendiri yang menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab. Apabila Zainab habis iddah, diceraikan oleh Zaid. Zaid ini anak angkat Rasulullah SAW. Maka Allah kata zawwajnakaha. Zawwajnakaha. Kami nikahkan engkau dengannya, dengan Zainab itu. Jadi kalau Nabi terpotong kemaluannya, tak ada kemaluan, tidakkah itu satu kezaliman kepada Zainab? Bila Allah menikahkannya dengan seorang lelaki yang tak ada kemaluan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan kezaliman. Masya Allah, saudara-saudari, kalau nak cari Tuhan, ajaran yang benar, fikirkanlah. Islam ini satu agama yang lurus, yang boleh difahami dengan mudah. Tetapi kita kenalah merujuk sumber yang betul, iaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril Al-Amin kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Janganlah terpedaya dengan cakap-cakap orang yang tidak ada asas. Hadis yang dibawa pun tak sahih, salah pula terjemahannya, salah pula tafsirannya. Subhanallah. Kembalilah kepada Al-Quran. Ya, kembalilah kepada kitab suci Al-Quran. Ya, belajarlah betul-betul, di mana dalam Al-Quran sangat jelas beberapa kali diulang bahawa Allah adalah Tuhan Rabbul Alamin. Tiada Tuhan melainkan Dia. Selain Allah, semuanya makhluknya, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saudara sendiri mengatakan, aku dilahirkan. Hadis itu kalau betul sahih, kalau sahih ke tak sahih, tapi saudara mengaku bahawa Nabi itu dilahirkan. Bila dilahirkan, maka dia bukan Tuhan Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala sesuatu yang bersekutu dengannya, daripada segala manusia yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa jua. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir.